Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi Syafizal bin Hamizun. Bernombor kad matrik 17DTK 19F1090. Okey. Dalam video ini kami ingin membentangkan tentang keunikan alat bedah Al-Zahrawi dalam subjek MPU 23052 Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. So saya serahkan kepada presenter yang pertama, iaitu Faris Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Aminuddin bin Kari Bahari dari kelas DTK Universiti dengan kad matrik 17 DTK 19F1076. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang tajuk saya, iaitu keunikan alat pemudahan Al-Zahrawi. So saya akan bentang tentang subtopik latar belakang perubatan Islam. Zaman pertengahan, tamadun Islam berkembang dalam pelbagai bidang. Seterusnya sebaris dengan tokoh-tokoh perubatan Eropah yang lain, malahan lagi tinggi daripada tokoh-tokoh tersebut. Perubatan Islam mula muncul pada zaman selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ia terus berkembang sepanjang abad-abad ketamadunan Islam. Selain itu, ilmu perubatan Islam ini diamalkan dengan luasnya ketika tamadun Islam mencapai puncak kegemilangannya. Seterusnya, memastikan umat Islam tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Selain itu, selepas empayar Islam yang gemilang mulai lesap, banyak karya perubatan dari zaman Islam mulai muncul dalam bahasa Latin dan mempengaruhi cara pemikiran dan amalan sistem barat. Akhir sekali, di benua kecil India, sistem perubatan Islam masih bertapak dan diamalkan di samping sistem perubatan Ayurveda dan sistem perubatan barat moden. Seterusnya, saya akan bacakan tentang biodata Al-Zahrawi. Nama sebenar beliau adalah Abu Al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi, dikenali di barat sebagai Abul Asis, iaitu bermaksud bapa bedah moden. Tahun lahir adalah 936 Masihi di Bandar Az-Zahra. Tahun kematian beliau adalah 1313 Masihi selepas 2 tahun kemusnahan Bandar Az-Zahra. Keturunan beliau adalah puak Ansar Arab dan agama beliau adalah Islam. Itu sahaja dan saya akan serahkan kepada kawan saya, iaitu Nakib Firkin. Assalamualaikum. Saya Nakib Firkin bin Yusman. Saya punya matrik F1004. Saya kena terangkan tentang riwayat hidup Az-Zahrawi. Riwayat hidup dia senang je. Yang pertama, dia mengamalkan profession di Bandar Az-Zah sebagai seorang pengamal perubatan. Dia mahir dalam bidang perubatan, contoh dalam bedah, pakar bedah dan ahli farmasi. Pasal-pasal perubatan ni dia memang mahir. Lepas tu sepanjang hayat beliau menghabiskan di kawasan kediamannya dan tidak banyak mengembara. So dia duduk rumah, dia mengkaji ilmu-ilmu pasal perubatan. Seterusnya, ketokohannya ini telah menyebabkan Raja Spanyol ketika itu King Al-Ahkam II telah melantik beliau menjadi doktor pribadinya. Maksudnya King Al-Ahkam ni dia raja kat situ, Raja Spanyol, dan Az-Zahrawi ni telah dilantik menjadi doktor King Al-Ahkam ni. Seterusnya, ketokohan Al-Zahrawi sebagai pakar perubatan dan terkemuka telah tersohor di negara Spanyol, Afrika Utara, Kerajaan Islam Timur dan Eropah Barat. Banyak lagi dan banyak ketokohannya. Okay, next. Kitab Al-Tasrif Liman Alidan an Al-Ta'lif maksudnya Al-Tasrif. Yang pertama dalam bahasa Inggeris, The Method of Medicine. Yang kedua terdiri pada 30 volume yang merangkumi berbagai aspek sains perubatan. Yang ia merupakan kitab tulisan Al-Zahrawi yang paling terkenal dan paling banyak diterjemahkan. Diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard dari Srimona, seterusnya diterjemahkan ke bahasa Hebrew, Perancis dan Inggeris. Kitab ini merupakan kitab beliau yang paling terkenal dan paling banyak diterjemahkan ke bahasa lain. So banyaklah Al-Zahrawi ni dia buat kitab. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So selepas nakib, saya akan terangkan sumbangan Al-Zahrawi kepada masyarakat dan perubatan. So sepanjang hayat beliau, beliau telah mengeluarkan 30 naskah perubatan Al-Tasrif, iaitu yang dihasilkan merangkumi bidang pembedahan, perubatan ortopedik, oftalmologi, farmakologi dan nutrisi. Kemudian semua karya ni, semua buku naskah ini kebanyakannya adalah bahasa Latin. Disebabkan itu, ramai pengamal perubatan dari Itali telah berhijrah ke Perancis dan membawa bersama mereka ilmu perubatan Al-Zahrawi. So kebanyakan orang Itali faham bahasa Latin, so mereka boleh belajar dengan Al-Zahrawi ini dengan bahasa Latin. So seterusnya, karyanya yang terkenal di Eropah pada pertengahan abad ke-12 dan menjadi terkenal dalam bidang perubatan. Karya Al-Zahrawi ini juga menjadi rujukan utama di Universiti Perubatan Eropah dari kurun ke-12 hingga 17 Masihi. So kebanyakan universiti perubatan dekat Eropah ni menggunakan karya Al-Zahrawi ini sebagai panduan atau rujukan bagi diorang, supaya diorang boleh belajar dan boleh menghasilkan melahirkan calon doktor yang berbakat lah. Jadi sumbangan Al-Zahrawi kepada pembangunan masyarakat pula lain daripada sumbangan yang tadi. Sumbangan Al-Zahrawi kepada pembangunan masyarakat menyemarakkan aktiviti penterjemahan. Maksudnya Al-Zahrawi ini banyak menggunakan bahasa seperti Latin dan bahasa selainnya. Jadi berlaku banyak ilmu penterjemahan dekat situ, aktiviti penterjemahan dekat situ. So kebanyakan orang yang belajar dengan Al-Zahrawi ini mereka mengetahui banyak bahasa. Dan kedua, memperkembangkan bidang perubatan di Eropah, khususnya yang berkait dengan pembedahan. Jadi kebanyakan ilmu Al-Zahrawi ini tentang pembedahan kebanyakannya diperkembangkan di Eropah, sebab memang Eropah tempat utamanya, sebab kebanyakan bahasa juga yang digunakan adalah bahasa Eropah dalam karyanya. Jadi ia menyediakan maklumat tentang ilmu perubatan yang boleh digunakan dan menjadikan rujukan masyarakat. Jadi setiap ilmu perubatan yang Al-Zahrawi telah buat ni, telah dijadikan karya atau naskah ni, dijadikan rujukan oleh masyarakat, bukan dibuang begitu sahaja. Namun masyarakat mengambil peduli dengan karya tersebut dan menjadikan panduan untuk mereka. Yang kedua, yang keempat, menyediakan ruang untuk khidmat penjagaan kesihatan yang baik. Jadi daripada ilmu perubatan Al-Zahrawi ini juga kita boleh belajar cara menjaga kesihatan dengan baik. Itu juga diajar dalam karya Al-Zahrawi. Yang last sekali, yang terakhir, melahirkan calon doktor bedah yang berkualiti. So kebanyakan universiti Al-Zahrawi, universiti di Eropah menggunakan buku dan panduan buku dan karya Al-Zahrawi ini sebagai panduan dan rujukan mereka. Jadi dengan itu dapatlah melahirkan calon doktor bedah yang berkualiti, yang faham dan telah khatam ilmu Al-Zahrawi ini. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ishaq bin Ishaq daripada kelas Etika di Mesir. Saya akan menerangkan tajuk yang daripada untuk saya terangkan adalah rawatan Al-Zahrawi dalam bidang perubatan. Okey, kitab Al-Tasrif atau disebut juga sebagai ensiklopedia Al-Zahrawi mengandungi 30 jilid yang meliputi pelbagai bidang perubatan kedoktoran dan pembedahan. Antara teknik pembedahan dan pemeriksaan yang diperkenalkan oleh Al-Zahrawi ialah teknik pembedahan mata untuk penyakit katarak, teknik pembedahan hidung dan telinga, teknik pembidanan untuk ibu-ibu bersalin, teknik rawatan pergigian, teknik pembedahan perut dan pundi kencing, teknik pembedahan bagi kanser, contohnya iaitu kanser payudara, dan juga last sekali teknik merawat tulang yang patah. So saya akan Al-Zahrawi juga memperkenalkan alat-alat pembedahan ciptaan beliau berserta cara penggunaannya.
Setiap alat bedah yang dicipta itu mempunyai fungsi tersendiri untuk merawat, memeriksa dan membedah pada bahagian-bahagian tertentu. Alat-alatan bedah beliau tidak kurang dari 150 alatan. Al-Zahrawi juga mencatatkan alat-alat bedah yang dibuat daripada besi adalah lebih baik daripada bahan lain seperti emas, kerana emas tidak cukup panas dan apabila dipanaskan ataupun terlebih menyerap kepanasan yang akan menyebabkan emas itu akan cair. So, antara alat-alat ciptaan Al-Zahrawi ialah alat bedah dan pemeriksaan bagi mata, hidung, lidah dan telinga, alat untuk mengeluarkan batu karang dalam pundi kencing, alat untuk mengeluarkan sel kanser tahap 1 iaitu kanser peringkat awal, alat untuk mengeluarkan janin, alat untuk mengeluarkan janin mati daripada perut ibu, dan akhir sekali alatan dalam bidang pergigian. So, itu sahaja daripada saya, Nik Muhammad Ishaq bin Ishaq. Dan next saya akan bagi kepada Hadi untuk menerangkan tajuk seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya presenter yang terakhir iaitu Abdul Hadi Syafizal. Okay, subtopik yang seterusnya adalah peralatan pembedahan Al-Zahrawi. Dalam buku Al-Tasrif, Al-Zahrawi memperkenalkan pengumpulan 200 alat pembedahan yang masyhur. Banyak peralatan ini tidak pernah digunakan dahulu oleh mana-mana bekas pembedah. Oleh dengan itu, berikut adalah antara alat pembedahan yang disenaraikan oleh Al-Zahrawi. Okay. Alat yang pertama adalah pembalut dan plaster berpelekat. Abdul Al-Qasim menciptakan plaster moden dan pembalut berpelekat yang masih digunakan dalam hospital di seluruh dunia pada masa kini. Penggunaan plaster bagi memendung kesan patah tulang menjadi satu asas praktikal piawai yang biasa digunakan oleh ahli perubatan Arab. Praktis ini tidak digunakan menyeluruh dan kurang diadaptasi dalam sistem perawatan Eropah sehingga abad ke-19 Masihi. Alat yang seterusnya adalah senar, catguard dan forceps. Kegunaan senar oleh Abu Al-Qasim untuk tujuan jahitan luka bahagian masih diamalkan dalam pembedahan moden. Senar kelihatannya adalah salah satunya bahan asli yang layak diguna pakai dan diterima oleh badan. Abu Al-Qasim juga telah berjaya mencipta forceps untuk mengeluarkan janin yang mati atau a dead fetus seperti diilustrasikan dalam Al-Tasrif. Seterusnya adalah cautery dan kekang, ligature. Suatu alat perubatan istimewa digelar cauter digunakan untuk aktiviti cauterization pada arteri telah terdahulunya dijelaskan oleh Abu Al-Qasim dalam kitab Al-Tasrifnya. Dalam Al-Tasrif, Abu Al-Qasim juga memperkenalkan kegunaan kekang dalam ilmu perubatan untuk kawalan darah pada arteri yang disandarkan cauterization. Manakala seterusnya adalah kapas dressing. Al-Zahrawi adalah pembedahan pertama yang menggunakan kapas sebagai suatu amalan dressing perubatan untuk mengawal pendarahan pada manusia. Okay, seterusnya adalah litotomi, pisau bedah dan jarum pembedahan. Abul Qasim menciptakan suatu litomi, pisau bedah dengan dua pemotong tepi tajamnya supaya dapat menjalankan pengeluaran batu karang dalam buah pinggang atau ginjal atau dalam urinary bladder. Jarum pembedahan telah diciptakan dan dijelaskan oleh Abu Al-Qasim dalam Al-Tasrif. Terakhir, peralatan lain adalah pembedahan lain dicipta oleh Abdul Al-Qasim dan terdahulunya dijelaskan dalam Al-Tasrifnya, termasuk pisau bedah, kuret, retractor, sudu perubatan bunyi untuk alat perubatan, hook untuk pembedahan, rod untuk pembedahan dan spekula. Okay, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, penulis karya Al-Tasrif mempunyai nilai keilmuan yang tinggi dalam bidang perubatan secara umum dan pembedahan secara khusus. Aspek yang paling mencuri tumpuan tamadun Eropah ialah makalah terakhir dalam karya tersebut yang berkaitan dengan pembedahan. Ini kerana kandungan makalah ini menawarkan elemen luar biasa apabila menampilkan ilustrasi instrumen yang digunakan dalam pembedahan. Maklumat sebeginilah yang sebenarnya mendorong tamadun Eropah untuk memanfaatkan Al-Zahrawi dalam memperkembangkan bidang perubatan mereka. Okay, sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.